بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita sambung Sunan Tirmidzi. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا عمرو الشيباني يحدث عن أبي مسعود البدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم yastahmiluhu riwayat daripada Abu Mas'ud Al-Badari, sesungguhnya seorang lelaki datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu minta tunggangan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta Rasulullah SAW sediakan untuk dia kenaikan untuk dia sambung perjalanan. Faqala innahu qad ubdi'a bi bina lil maf'ul ubdi'a, maksudnya ubdi'a bi ay in qata'a rahilati bi, terputus kenderaan dengan saya, jadi dia tidak ada kenderaan nak sambung perjalanan. Minta Rasulullah SAW tolong dia naikkan mana-mana kenderaan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iti fulanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, datangkan engkau di sisi si fulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iti fulanan, engkau datanglah di sisi si fulan tu. Fa'atahu, kemudian sahabat yang minta kenderaan tu, dia datang di sisi si fulan yang Rasulullah SAW suruh dia datang tu. Fahamalahu, maka si fulan itu menunggangkan dia. Maknanya Rasulullah SAW dia tidak mampu ketika itu nak sediakan kenderaan kenaikan bagi sahabat yang minta tu. Jadi dia tunjuk orang lain yang boleh tolong bawa dia tu. Maknanya masalah sahabat tu selesai, tapi bukan dengan pertolongan terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan tu daripada orang lain yang Rasulullah SAW ni dia isyarat kepada orang tu, orang tu tolong. Jadi atas dasar tu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi atau qala 'amilihi. Sesiapa menunjukkan ke atas satu kebaikan, seperti mana Rasulullah SAW tunjuk orang tu pergi dekat si fulan tu akan tolong angkat dia, akan bagi kenaikan. Itu dalalah daripada Rasulullah SAW. Kata satu kebaikan juga, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka orang tunjuk kepada kebaikan tu akan dapat pahala upama pahala yang melakukan kebaikan tu. Jadi maksudnya sahabat yang Rasulullah SAW tunjuk tu sedia untuk kemudahan kenaikan sahabat yang perlu kenaikan tu, dia dapat pahala. Jadi Rasulullah SAW yang isyarat kepada dia tu, Rasulullah SAW juga dapat
pahala. Jadi sesiapa saja tunjuk kepada satu kebaikan, dia akan dapat pahala orang buat kebaikan tu. Hadza haditsun hasanun sahihun wa Abu Amr al-Shaybani ismuhu Sa'd bin Iyas wa Abu Mas'ud al-Badri ismuhu Uqbah bin Amr. Jadi seperti biasa Imam Tirmizi cantum dua istilah kedudukan hadis hasanun sahihun. Maksudnya hadis ni datang dengan dua sanad, walahu isnadani, ada dua sanad, satu sanad di sisi Imam Tirmizi hasan, satu sanad lagi sahih. Itulah biasanya Imam Tirmizi cantum dua istilah ni, hadza hadisun hasanun sahihun, ataupun muhaddisin kata dalam satu sanad juga ada duk campur rawi hasan dan rawi sahih. Jadi atas dasar tu Imam Tirmizi kata hadza hadisun hasanun sahihun. Dan Abu Mas'ud al-Badri, Imam Tirmizi kata nama dia Uqbah bin Amr. Ini satu adat kebiasaan Imam Tirmizi, dalam sanad rawi itu datang dengan kunyah, dia akan bagi tahu nama. Kalau datang dengan nama, dia akan bagi tahu kunyah. Mungkin ketika itu kunyah sama, nama sama dengan rawi itu ada orang lain, dia bagi ingat yang maksud dalam sanad ni orang ni lah, nama dia begini, kunyah dia begini. Takutnya tukar dengan orang lain yang tidak riwayat hadis tu. Kalau tukar, apa akan jadi? Yang tidak riwayat tu dah tukar dengan rawi sunnah tu, orang biasa, mungkin dia tu orang tahu pembohong. Nanti hadis yang tidak ada masalah, yang Imam Tirmizi dah riwayat daripada rawi siqah tu, ditukar dengan rawi bohong. Tiba-tiba Imam Tirmizi kata hasanun sahihun, orang datang kemudian petikai, ni rawi ni pembohong, kenapa Imam Tirmizi kata hasan sahih? Jadi tak mau wujud keadaan-keadaan tidak diingini seperti itu. Imam Tirmizi dah jaga daripada awal-awal. Yang maksud Abu Mas'ud di sini nama dia Uqbah bin Amr. Kalau ada Abu Mas'ud Badari, Abu Mas'ud ketika itu orang lain, mungkin nama dia lain, tidak rawi hadis ni. حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أي نحو الحديث المتقدم أو بمعناه. Maknanya dalam sanad ni hadis sama, umpama hadis tadi bila kata nahwahu, makna hadis sama, mungkin lafaz hadis berbeza. Aqala mithlu ajri fa'ilihi wa lam yashukka fihi. Dalam hadis tadi mithlu ajri fa'ilihi au ada, au qala amilihi mithlu ajri fa'ilihi ada, ataupun mislu ajri amilihi, guna dengan au li syakki, ada syak situ. Sama ada Rasulullah SAW bersabda tu mislu ajri fa'ilihi ka ataupun mislu ajri amilihi ka, rawi tidak pasti. Jadi dia sebutlah dua-dua. Jadi dalam sanad Hasan bin Ali yang duk baca ni, mislu ajri fa'ilihi satu sahaja, walam yashukka fihi, tidak ada syak, au qala amilihi, tidak ada dalam sanad ni. Maknanya confirm. Rasulullah bersabda ni mislu ajri fa'ilihi. Haddatsana Mahmud bin Ghailan wal Hasan bin Ali wa ghairu wahidin. Ghairu wahidin bukan satu orang, maksudnya ramailah, tidak seorang saja.
ramai, Mahmud bin Ghailan, Hasan bin Ali, dan ramai lagi. Qalu, mereka kata, begitu. Akhbarana Abu Usamata an Buraid bin Abdullah bin Abi Burdata عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Riwayat Abu Musa al-Ash'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isfa'u, hendaklah kamu wal tu'jaru ka wali tu'jaru, wal lamul amar kan, wal tu'jaru. Ya, ish. Isfa'u, hendaklah kamu tolong, syafaatkan, wal tu'jaru, dan hendaklah kamu dapatkan ganjaran, waliyaqdiyallahu ala lisani nabiyhi ma sya'a, dan supaya Allah subhanahu wa ta'ala membuat keputusan di atas lidah Nabi-Nya apa yang dia kehendaki itu. Jadi maksudnya isfa'u, hendaklah kamu meminta syafaat, dan hendaklah kamu mendapatkan ganjaran, dan Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan ataupun membuat keputusan, wali yaqdiya ay wali yahkuma, yaqdiya ay yahkuma. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala buat keputusan hukum menurut lidah Nabi-Nya, apa yang Nabi SAW bersabda itu, apa yang dia kehendaki itu, menurut itulah Allah subhanahu wa ta'ala juga menghukum. Jadi hadis ini mengisyaratkan kepada perkara yang selalunya keluar daripada lidah Rasulullah SAW itu. Allah subhanahu wa ta'ala juga membuat putusan mengikut lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni kalau supaya minta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. هذا حديث حسن صحيح. وبريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى قد روى عنه الثوري وسفيان بن عيينة. وبريد يكنى أبا بردة هو ابن أبو موسى الأشعري. أنا أبو موسى الأشعري nama Buraid, kunyah dia Aba Burdah. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Waki' wa Abdul Razzaq an Sufyan an al-A'mash an Abdullah bin Murrah an Masruq an Abdullah bin Mas'ud qala an Sufyan an al-A'mash. Sufyan Tsauri juga riwayat daripada Imam A'mash.
Jadi yang riwayat daripada Imam Amash ni Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga murid bagi Imam Amash. Dan Imam Sufyan Tsauri semasa dengan Imam Abu Hanifah. Imam Sufyan Tsauri Amirul Mukminin fil hadis, orang mahir hadis. Imam Abu Hanifah mahir hadis, pandai ijtihad. Itu dua benda berlainan. Ada seorang dia mahir hadis tapi tak pandai ijtihad. Ada pula jenis orang hadis, tafsir, Quran semua pandai, ijtihad pun boleh. Jadi imam empat mazhab ni, kelebihan mereka ni, kedudukan mereka ni tertinggi. Tafsir Quran, hadis pun mereka pandai, ijtihad pun boleh. Yang seperti Imam Sufyan Tsauri, imam hadis, Imam Amash, imam hadis, tapi mereka tidak mampu ijtihad, tak mampu nak keluarkan hukum keputusan seperti imam-imam mazhab tu. Itu berbeza dua keadaan, muhaddis dengan mujtahid. Bila kata muhaddis, mungkin dia tidak jadi mujtahid. Bila kata mujtahid, mesti dia ni pandai hadis dan juga tafsir. Begitu. Ada kan kisah selalu saya bagi tahu, ke lupa dah. Ada yang baru belum dengar. Tak ada. Kisah Imam Ahmad belum dengar lagi. Tak apa, saya beritahu ringkas. Pernah di satu majlis Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah ada bersama. Orang aju soalan kepada Imam Ahmad sebab dia tu tunggu Imam Abu Hanifah tanya tunggu. Imam Ahmad tak boleh nak jawab, tak boleh nak bagi jawapan. Imam Ahmad suruh murid dia Imam Abu Hanifah jawab. Imam Abu Hanifah jawab selalu. Imam Ahmad tanya, daripada sumber mana engkau keluarkan jawapan ni? Imam Abu Hanifah pun baca hadis-hadis dia terima daripada Imam Ahmad tu. Imam Ahmad lah duk ajar hadis, duk sampaikan riwayat hadis kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah duk terima hadis daripada Imam Ahmad, murid dia. Tu tak pandai jawab, murid pandai. Tak ada masalah bagi mereka. Kalau kita anak murid agak pandai pun mungkin tidak suruh jawab, takut jatuh image kita. Kita juga akan jawab, saya sangka beginilah, saya ginilah, tanyalah ustaz, boleh jawab semua. Jadi imam-imam dulu ikhlas, mereka tidak nak action apa-apa, nak lema apa, tak ada, tahu, tak tahu, jelas. Imam Ahmad bin Hanbal, orang aju soalan 130 soalan, dia jawab hanya 30 soalan, 100 lagi dia jawab juga. Jawapan dia la adri, saya tak tahu. Jawab juga la adri, saya tak tahu. Jadi begitulah. Imam Abu Hanifah, orang soal satu soalan, dia tidak mampu nak jawab selalu. Tadi tunggu dia tak boleh jawab, dia boleh jawab. Ada pula masa dia lekat pula. Ada orang aju soalan, dia tak boleh nak jawab. Dia minta 1 minggu masa baru nak jawab. Kalau kita direct, tanya jawab, tanyalah ustaz, jawab selalu. Betul tak betul, belakang kira lah, kira kemudian. Jadi Imam Abu Hanifah, bila dia jawab, Imam Ahmad tanya, daripada sumber mana engkau dapat jawapan ni, boleh jawab gini? Imam Abu Hanifah baca hadis-hadis, dia terima daripada Imam Ahmad tu. Maknanya daripada hadis-hadis itulah dia jawab, keluar hukum istinbat, ijtihad daripada hadis-hadis tu dia jawab. Imam Ahmad kata apa? Cukuplah, aku riwayat kepada engkau selama 100 hari. Hadis-hadis engkau nak baca habis dalam satu majlis. Begitu bisa Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah sempat dengan sahabat 4 orang tabi'i kibar. Kemudian masa itu Sufyan Tsauri dah ada sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Walaupun dia pandai hadis, mahir hadis, pakar hadis, cuma tak sebut PhD masa tu. Tidak sebab zaman kita, tak bunyi PhD tu ya. Tapi ilmu banyak pada PhD hadis sekarang. Jadi Imam Sufyan Tsauri kata apa? Kami kumpulan muhaddisin yang pandai hadis, bila ada dalam majlis Imam Abu Hanifah, kami kumpulan hadis ni bagaikan burung pipit ada di hadapan burung elang. Siapa burung elang? Imam Abu Hanifah lah. Jadi Imam Abu Hanifah sanad dia pun tinggi. Sanad Imam Abu Hanifah panggil sunaiyat. Sunaiyat maksudnya di antara Imam Abu Hanifah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 orang. Imam Bukhari punya sanad tinggi, ada 22 hadis dalam Sahih Bukhari. Antara Imam Bukhari dan Rasulullah ada 3 orang sulasiyat Bukhari. Imam mazhab Imam Abu Hanifah punya sanad lagi tinggi pada Imam Bukhari. Ada lagi wahdaniyat Imam Abu Hanifah. Antara Imam Abu Hanifah dan Rasulullah hanya seorang sahabat sahaja. Itu pun ada beberapa sanad. Jadi sanad Imam Abu Hanifah lagi tinggi pada Imam Bukhari. Begitu juga sanad Imam Malik. Walaupun Imam Malik ni tabi'ut tabi'i, dia sempat dengan tabi'i, tak jumpa sahabat. Sebab Madinah masa tu dah keluar habis, sahabat-sahabat pergi dakwah merata tempat dah sampai. Yang tinggal di Madinah hanya sikit saja. Jadi ketika Imam Malik muncul, sahabat-sahabat dah tidak ada di Madinah, dia jumpa dengan tabi'i. Jadi Imam Malik tabi'ut tabi'i, tapi umur dia, masa dia hidup ni sama semasa sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di Kufah, Iraq, Imam Malik di Madinah. Jadi sanad Imam Malik pun tinggi juga. Di antara dia sahabat dan tabi'i, dia tabi'ut tabi'i. Jadi sanad Imam Malik tinggi pun sama seperti Imam Abu Hanifah sunaiyat. Imam Malik ada lebih kurang 145 hadis gitu. Sunaiyat Imam Malik. Sunaiyat Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani susul dalam 170 lebih kurang begitu. Imam Bukhari punya sulasiyat berapa? 22. Dalam 22 pula 11 hadis riwayat daripada Makki bin Ibrahim. Bila kita baca Bukhari, kita boleh dengar haddatsana Makki bin Ibrahim. Makki bin Ibrahim Syekhul Bukhari. Siapa Makki bin Ibrahim tu? Anak murid Imam Abu Hanifah. 11 riwayat dalam sulasiyat, 22 riwayat tu. Lepas tu 6 riwayat lagi dalam sulasiyat Bukhari tu daripada Dhahhak bin Makhlad. 6 riwayat. Siapa Dhahhak tu? Anak murid Imam Zufar. Zufar ni siapa? Anak murid Imam Abu Hanifah, cucu Imam Abu Hanifah, tu guru Imam Bukhari. Itu kita kena faham. Orang sekarang ni dia nak angkat naik melambung tinggi Imam Bukhari, tak apalah itu. Imam Bukhari memang layak, tapi sambil-sambil melambung naik Imam Bukhari, nak bagi jatuh Imam Mazhab, seolah-olah Imam Bukhari lah pandai hadis. Imam Abu Hanifah tak tahu hadis, Imam Syafi'i tak jumpa hadis, ada bawah. Kalau seminar-seminar mereka boleh dengar lah, selalu mereka bawa begitu. Cara mereka bawa ni macam mana? Pandai juga. Dia akan bawa satu ijtihad Imam Syafi'i contohnya,
bercanggah dengan hadis sahih, kemudian dia akan tambah daripada diri dia tu. Bukan tu kaedah muhaddisin. Dia kata apa ni, tengok Imam Syafi'i bercanggah dengan hadis sahih ni, sahih Bukhari. Hadis sahih kita wajib amal, ataupun dia cakap separuh. Wajib amal ni bukan semua hadis sahih itu wajib amal. Dia ada syarat dia. Hadis sahih wajib amal ketika mana hadis sahih itu tidak bercanggah dengan hadis sahih lain. Kalau duduk bercanggah, kena selesai dulu penyelesaian percanggahan tu dulu. Dapat selesai percanggahan tu, barulah wajib amal dengan hadis sahih tu. Dan selesai macam mana? Dua hadis sahih bercanggah. Pertama, al-jam'u bainal riwayat, kumpul, selaraskan dua hadis tu dengan cara takwil ataupun taksis. Dua-dua hadis ni boleh amal jamak, selaraskan dua hadis, himpun dua hadis, dua-dua hadis sahih tu boleh amal. Kalau tak dapat dengan cara tu, kena tentukan nasikh mansukh. Tengok sejarah di mana Rasulullah SAW bersabda dulu, hadis mana kemudian yang dulu mansukh, yang kemudian nasikh. Kalau tak dapat juga dengan cara tu, dua hadis bercanggah tadi, kena selesai dengan cara tarjih. Imam-imam mujtahidin, imam-imam mazhab, mereka guna kaedah tarjih, tentukan hadis mana rajih, hadis mana marjuh. Rajih amal, marjuh tinggal. Nak menentu rajih marjuh ni berapa kaedah nak guna? Sikit 50 hingga 100. Dalam kitabul i'tibar an-nasikh wal mansukh minal athar, Imam Hamdani kata, bukan kata, dalam kitab tu ada tulis, boleh kita baca. Dulu dah buat daurah kan, 50 kaedah tarjih, 70 usul belum lagi. Tu Bukhari punya 50 usul tarjih. Dalam kitab tu ada. Kalau hadis tu bercanggah dua hadis, dia akan guna kaedah-kaedah tu dan selesai. Kita pun pandai juga tarjih. Pandai macam mana? Bila hadis dua tu bercanggah, kita kata satu ni sahih, satu ni dhaif. Kita amal sahih, dhaif tinggal. Itu betul. Kaedah tarjih ada satu macam tu. Jadi kita duk guna kaedah tu ya. Sejak beberapa ratus tahun mula timbul fahaman ni, dia bawa kaedah tu sampai hari ni. Tahu saya selama ni saya dapati dengar daripada mulut mereka ni, satu kaedah tu ada. Dengar kaedah lain dia bawa, tak ada. Selalu dia bawa sahih, dhaif, maudhu', dia pusing situ. Sahih, dhaif, hasan, maudhu'. Boleh sebut istilah tu dah jadi pakar. Selalu sebut bila sahih bercanggah dengan dhaif, amal sahih, dhaif tinggal. Itu betul, tak salah. Tapi bukan satu kaedah tu saja. Ada lagi 49 kaedah. Imam-imam guna tu duduk mana? Kita tak tahu. Imam tu guna daripada kaedah lain. Dia dah buat keputusan. Kita ni tahu sahih dhaif tu. Kadang keputusan imam tu sama dengan hadis yang kita anggap dhaif tu. Kita pun mula tunjuk pandai. Situlah di semina-semina mereka kata, tengok Imam Abu Hanifah, putusan dia sama dengan dhaif ni. Ni hadis sahih ada, dia ni tak jumpa ke? Imam Abu Hanifah tak pandai hadis. Mana ada nama Imam Abu Hanifah dalam Sahih Bukhari? Imam Abu Hanifah punya riwayat tak ada. Yang bukan dia bawa. Kalau tidak ada nama Imam Abu Hanifah dalam Sahih Bukhari, itu ke maksudnya Imam Bukhari tak pandai hadis? Itu ke kaedah? Kalau nak kira nama seseorang kurang dalam riwayat hadis, kita nak kata orang tu tak pandai hadis. Apa nak kata dengan imam pula sahabat Abu Bakar As-Siddiq tu? Cuba kita tengok dalam riwayat-riwayat tu, siapa banyak sekali? Abu Hurairah, bukan Abu Bakar As-Siddiq, kan?
Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, nama-nama lain dia pusing. Abu Bakar As-Siddiq punya riwayat boleh bilang jari berapa riwayat. Kalau macam tu, Abu Bakar As-Siddiq tak pandai hadis lah, sahabat lain pandai. Nak kira begitu, kira-kiranya Abu Bakar As-Siddiq lah pandai sekali. Dia yang mula-mula sekali masuk Islam daripada sejak Rasulullah SAW bergerak dakwah sampai wafat. Dia sempat semua keadaan. Sahabat lain kedian pada dia. Itu maknanya bukan nak kira begitu. Tidak ada nama Imam Abu Hanifah dalam Sahih Bukhari. Imam Abu Hanifah tak pandai hadis. Itu kiraan bodoh kita, bukan kiraan ilmu hadis. Usul hadis tidak kira begitu. Jadi imam, bila keputusan imam tu kita nampak bercanggah dengan hadis, itulah mula mereka pulas. Pulas, bukan hurai betul-betul. Sepatutnya situ bagi orang ngaku pakar hadis, Maulana ke apa lagi, Maulana ke, dia kena bagi penjelasan macam mana, kenapa imam punya putusan ijtihad tu bercanggah dengan hadis ni. Dia kena bagi tahu. Kalau hal ni bercanggah, adakah hadis yang imam buat putusan yang menepati dengan ijtihad imam tu? Dia kena bagi tahu. Jadi biasanya keadaan seperti itu, ijtihad imam bila bercanggah dengan mana-mana hadis, hadis tu biasanya jadi mansukh ataupun marjuh di sisi imam. Situ ada hadis nasikh dan hadis rajih. Kita belum jumpa. Imam dah jumpa, dah ada hadis tu dengan dia, walaupun hadis tu sahih, walaupun ada dalam Bukhari. Kalaulah dah jadi mansukh di sisi Imam Syafi'i, dia tak akan amal. Bukan Imam Syafi'i amal dengan Sahih Bukhari. Bukhari pun tak tahu duduk mana masa Imam Syafi'i ijtihad. Imam Pak Mazhab dulu pada Imam Bukhari. Orang ingat sekarang Imam Bukhari lah seorang imam. Imam mazhab lain ni lekeh, tak pakai. Imam mazhab dulu, kemudian baru wujud imam hadis 6 orang yang muktabar, yang masyhur tu. Imam Bukhari, anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Dawud, anak murid sejati, dia lebih rapat, lebih turuh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal anak murid siapa? Anak murid Imam Syafi'i. Anak murid lagi Qadhi Yusuf, Abu Yusuf, anak murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i anak murid Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, anak murid Imam Abu Hanifah, lagi anak murid Imam Malik. Jadi imam-imam mazhab ni pandai dulu hadis Quran ni lebih daripada Imam Bukhari. Lagipun keputusan yang dibuat oleh fuqaha mujtahidin, imam-imam mazhab tu lebih tinggi darjat daripada keputusan yang dibuat oleh ulama muhaddisin seperti Bukhari, Muslim, lain-lain imam. Jadi Imam Tirmizi sendiri dalam Sunan Tirmizi, dalam bab Kitabul Janaiz, bab mandi mayit tu, di situ ada satu jumlah Imam Tirmizi tulis, dia kata apa? Hakadha qala al-fuqaha. Beginilah kata pendapat fuqaha. Fuqaha maksudnya mujtahidin, imam-imam mazhab tu. Sambungan tu Imam Tirmizi kata apa? Wa hum a'lamu bi ma'anil hadis. Mereka lah imam-imam mujtahidin itulah lebih mengerti dengan maksud hadis tu. Maknanya kedudukan darjat hadis yang ada di sisi imam-imam mazhab tu lebih tinggi daripada kedudukan darjat hadis di sisi imam-imam hadis tu. Macam mana boleh kata lebih tinggi? Cuba tengok satu hadis Rasulullah SAW bersabda ketika kita nak bangkit daripada rakaat pertama ataupun rakaat ketiga kepada rakaat yang kedua dan rakaat yang keempat, situ ada apa? Jalsah istirahat. Ada satu hadis
Nabi SAW buat jalsah istirahat, ada dalam Bukhari sahih. Hadis dalam Sunan Tirmizi, Nabi SAW tidak buat jalsah istirahat. Imam Tirmizi kata apa? Qala Abu Isa hadza hadithun dha'ifun inda ahli hadis. Sambung lagi, wa Khalid bin Iyas dha'ifun inda ahli hadis. Khalid bin Iyas yang ada dalam sanad hadis tu dhaif. Imam Tirmizi pun hukum dhaif. Salah ke? Tak salah, betul. Sebab ada rawi dhaif. Tapi Imam Abu Hanifah dia buat putusan dalam mazhab dia tidak ada jalsah istirahat. Jadi orang pakar hadis di seminar dia akan bawa poin-poin macam tu, kemudian akan kata apa? Tengok di sini cara Imam Abu Hanifah amal dengan hadis ni tak betul. Dia utamakan amal dengan hadis dhaif tu. Dalam Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi kata dhaif. Hadis sahih dalam Bukhari ada jalsah istirahat, Imam Abu Hanifah tak buat. Dia susah apa Imam Abu Hanifah tak buat tu? Dia ada dalil kan? Apa dia susah? Imam Abu Hanifah tak buat jalsah istirahat, amal dhaif lah, tak amal sahih lah. Siapa dia tu? Duk kritik macam tu. Imam Abu Hanifah lebih pandai pada dia. Jumpa dua-dua hadis dulu pada dia 1000 tahun lebih dulu. Dia nak kiamat dah baru jumpa dua hadis ni kan. Imam Abu Hanifah jumpa masa mana? Zaman khairul qurun, zaman hampir dengan zaman Rasulullah. Kita jumpa hadis ni masa mana? Zaman syarul qurun, zaman hampir dengan zaman Dajjal. Kuncu-kuncu Dajjal banyak dah, baru kita jumpa hadis ni. Lepas tu Imam Abu Hanifah jumpa dulu pada kita. Sanad Imam Abu Hanifah terima hadis-hadis tu lebih tinggi daripada Imam hadis. Imam Tirmizi jumpa hadis tu, ketika tu dalam sanad tu dah ada Khalid bin Iyas rawi dhaif. Ketika Imam Abu Hanifah jumpa hadis tu, Khalid bin Iyas pun tak beranak lagi, tak lahir lagi, tak ada lah rawi tu. Bila tak ada rawi dhaif tu, sanad hadis tu di sisi Imam Abu Hanifah katalah sahih juga. Hadis yang buat jalsah istirahat pun sahih juga. Jumpa dua hadis bercanggah, dia ada kaedah 50 hingga 100 kaedah, dia boleh guna mana-mana kaedah. Dia dah buat putusan dan dia pilih ikut ijtihad dia, kajian dia yang tidak buat jalsah istirahat tu. Tarjih di sisi Imam Abu Hanifah begitu. Imam Syafi'i pula mengikut kaedah dia tarjih yang buat tu. Apa salah? Dua-dua hebat, dua-dua betul. Disebabkan khilaf di antara imam mazhab. Untungnya apa? Untungnya hadis Rasulullah SAW dua-dua bercanggah tu dapat beramal, tidak ada apa-apa ketinggalan. Kalau tidak ada khilaf macam tu, pakat sama, ni sahih, kita amal sahih, ni dhaif tinggal. Jadi dhaif ni pakai tinggal begitu. Sekarang ni sahih pun ada amal, dhaif pun ada amal. Dhaif yang kita anggap dhaif, tapi di sisi Imam Abu Hanifah tidak dhaif. Dia boleh buat hujah dengan hadis tu. Jadi itu semua banyak perkara kita perlu faham, barulah kita senang nak amal. Tidak kita sendiri pun celaru fikiran macam mana imam-imam mazhab ni hadis dhaif pun amal. Kita ni sekarang semangat nak amal hadis sahih, tak mau dhaif. Jadi dia tahu satu tu, orang yang banyak dia masih jahil lagi tu, dia sendiri pun tak tahu. Tapi bila boleh sebut sahih, dhaif, hasan, maudhu, 3-4 istilah tu dah anggap dah besar sangat dah. Boleh kritik Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Jadi orang tak tahu apa pakai ikutlah. Orang tahu dah belajar hadis dengan cara betul, makin banyak mereka buka mulut, makin banyak nampak kejahilan mereka, banyak bercanggah dengan alim ulama muktabar. Jadi baik dia diamlah, pada dia bising. Kalau buka mulut orang tahu jahil kita, baik dia diam. Orang kata tak apa dia ni, nampak alim. Bila buka mulut
baru tahu, oh jahilnya dia ni. Aku ingat pakai jubah serba besar, ingat alim. Ni buka mulut baru aku tahu bodoh banyak mana. Jadi baik dia diamlah. Kalau tak tahu apa, kalau tahu betul-betul tak apa, baru sampaikan kepada orang. Jadi banyak kaedah perlu kita belajar, bukan nak baca hadis saja, nak faham maksud tu. Itu nombor satu penting. Kemudian banyak lagi perkara di sebalik matan hadis, sanad hadis, kita nak ngaji lagi banyak. Jadi hadis yang kita baca tadi daripada Sufyan bin Uyainah, wa yuridu yukna Aba Burdata huwa ibn Abi Musa al-Ash'ari, situ kan. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Waqi'un wa Abdur Razzaq an Sufyan عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dibunuh secara zalim illa kana ala bani adam kiflun min damiha, kecuali berlaku ada ke atas anak cucu Nabi Adam. Berlaku kezaliman tu ke atas anak cucu Nabi Adam. Kiflun ay nasibun min damiha, sebahagian daripada darah seseorang tu. Damiha ay damun nafsi, min damiha min damin nafsi. Zalika, itu adalah, kira begitu, itu adalah li'annahu awwalu man asannal qatla, kerana dia itulah orang pertama yang membuka jalan pembunuhan. Itu isyarat kepada Habil dan Qabil. Qala Abdur Razzaq sannal qatla. Abdur Razzaq kata dalam riwayat dia, bukan asanna, sanna, maknanya beza lafaz, maksudnya sama. Hadza haditsun hasanun sahihun babu fi man da'a ila huda fa utbi'a au ila dalalatin. Bab ni berkenaan dengan mereka yang mengajak kepada petunjuk ataupun ila dalalah, kepada kesesatan, fa utbi'a, kemudian diikuti orang ramai. Haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Ismail bin Ja'far عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى, sesiapa mengajak, menjemput kepada hidayat, petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man yattabi'uhu, dia peroleh pahala upama pahala mereka yang mengikuti dia. Jadi ramai mana ikut dia, ramai itu banyak itulah dia dapat pahala. La yanqusu zalika min ujurihim syai'a, itu maksudnya pahala daripada pengikut dah sampai kepada pengajak, orang ajak tadi, itu tidak membawa maksud dah kurang pahala, pengikut tu dah tidak ada, dah habis diambil oleh manda'atu, tidak. Maknanya pahala daripada mereka pun sedikit pun tidak kurang. Jadi sama-sama dapat pahala. Yang mengajak tu dapat banyak pahala. Yang amal ni seorang satu dapat. Kalau ada 1000 orang dia dah ajak, yang ajar ni dapat 1000 pahala, dia lah banyak.
Jadi kelebihan orang dakwah kepada kebaikan begitu besar. Wa man da'a ila dalalatin, begitu juga sama orang ajak jemput kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, dia sendiri pun dosa, mislu athami man yattabi'uhu, dan umpama dosa-dosa yang mengikuti dia, la yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak sedikit pun kurang dosa-dosa mereka pengikut itu. Hadza hadisun hasanun sahihun. Jadi hadis ni sama maksudnya lebih kurang dengan man sanna sunnatan hasanatan, sama dengan hadis itu. Hadza hadisun hasanun sahihun. Haddatsana Ahmad bin Mani'in qala akhbarana Yazid bin Haruna qala akhbarana al-Mas'udi an Abdul Malik bin Umair an Ibn Jarir ibn Abdullah an abihi qala, riwayat daripada ayahnya Ibnu Jarir, maksudnya an riwayat daripada Jarir bin Abdullah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna sunnata khairin fa utbi'a 'alaiha falahu ajruhu wa mithlu ujuri man ittaba'ahu ghaira manqusin min ujurihim syai'a. Sama maksudnya sebiji dengan hadis tadi, cuma lafaz hadis tu ada beza-beza sikit, tapi maksudnya sama. Man sanna sunnata syar'in fa utbi'a 'alaiha kana 'alaihi wizruhu wa mithlu awzari man ittaba'ahu ghaira manqusin, tidak dikurang. Tadi kata apa? La yanqusu, kan? Tidak kurang juga, makna sama, lafaz beza. Ghaira manqusin min awzarihim syai'a. Awzar maksudnya asam, dosa-dosa. Wa fil babi an Hudzaifah. Hadza haditsun hasanun sahihun wa qad ruwiya min ghairi wajhin. Maksud min ghairi wajhin ni ay min ghairi tariqin wahidin bal min tariqin adidah. Itu maksud dia. Apa maksud? Min ghairi wajhin ay min ghairi tariqin wahidin, bukan satu tariq saja, bal min tariqin adidah, bahkan melalui banyak tariq, banyak sanad. Jadi bila kita jumpa istilah ni min ghairi wajhin, maksudnya hadis ni diriwayat dengan banyak tariq. Itulah punca Imam Tirmizi kira hasan. Imam Tirmizi kira hasan macam mana? Ta'rif dia lain dengan ta'rif biasa kita dah faham. Kita dah faham ni macam mana hasan ni. Hasan, untuk jadi hasan ni sama dengan untuk hadis nak jadi sahih. Maknanya 5 syarat kena cukup. Ittisalus sanad, adlul rawi, dhabtul rawi, adamul syuzuz, adamul illah. 5 syarat tu ada cukup, dan rawi tu ingatan dia kuat, ingatan rawi ada pada tahap tertinggi. Bila-bila masa so baca dia boleh baca. Kalau keadaan rawi tu begitu dan cukup 5 syarat tu, hadis tu akan kira sahih. 5 syarat tu cukup, tapi ingatan rawi itu agak sedikit kurang, bukan terlalu kuat. Kurang ingatan, lupa semacam, tidak macam tu, kurang sikit pada rawi sahih tadi. Kalau begitu, biasanya Imam Tirmizi jugalah mula letak ta'rif hasan tu. Awwalu man qasamal haditha ila salasati aqsamin huwa al-Imam Tirmizi sahihun wa hasanun wa dha'ifun. Imam Tirmizi juga. Jadi bila rawi itu ingatan dia kurang sikit, letak hasan. Itu ta'rif.
di sisi ulama muhaddisin sepakat gitu. Tapi di sisi Imam Tirmizi, yang Imam Tirmizi guna pakai sebagai hasan bagi satu-satu hadis ni, ta'rif dia lain. Ta'rif dia, hadis tu tidak boleh jadi syadz. Maknanya hadis tu diriwayat oleh seorang rawi siqah, dan riwayat daripada siqah tu tidak bercanggah dengan riwayat daripada rawi siqah yang lain yang lebih siqah daripada dia. Nah, itu satu lagi syaratnya, hadis tu datang dengan beberapa banyak tarik. Sebab apa? Bila datang dengan banyak tarik, kalaulah satu sanad tu dhaif, sanad lain boleh menyokong dhaif tu, menampung kedhaifan tu melalui sanad-sanad lain. Jadi sanad banyak ni akan membantu hadis dhaif juga boleh naik darajat hasan li ghairihi. Jadi Imam, dan hadis tu tidak boleh jadi gharib. Itu satu. Jadi maknanya di sisi Imam Tirmizi, syarat untuk jadi hasan ni ada 2-3 perkara syarat dia. Jadi bila Imam Tirmizi kata hadza hadisun hasanun sahihun wa qad ruwiya min ghairi wajhin, maksudnya hadis ni datang dengan banyak sanad. Jadi walaupun sanad hadis tu dhaif, akan naik darajat hasan li ghairihi disebabkan ada banyak tarikh. Jadi sebab tu terkadang Imam Tirmizi sebut hadis tu hasan, kemudian dia sendiri sebut pula di bawah jumlah dia dah sebut hasan tu, dia akan bagi tahu masalah rawi tu. Rawi ni masalah dia begini-begini. Kalau rawi bermasalah, hadis tu tidak akan jadi hasan, dhaif. Tapi Imam Tirmizi tegas, dia kata hasan. Sebab apa? Sebab hadis tu datang dengan banyak tarik. Ada tarik lain boleh menampung kedhaifan tu. Mana sanad-sanad tu? Carilah. Kalau nak tahu, cari. Dalam kitab-kitab ada Imam Tirmizi dah tahu, dia tak tulis semua tu. Kalau tulis semua, kita nak baca bila nak habis. Ini pun satu bab dia tulis satu hadis. Biasanya hadis lain dia kata apa? Wa fil babi tu. Wa fil babi tu ada lagi banyak hadis dalam bab tu, dia tak tulis hadis tu, isyarat nama hak riwayat hadis tu. Kalau kita nak tahu, carilah dalam syarah-syarah dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, hadis wa fil bab semua ada sebut. Tengok di situ, hadis sama, lafaz beza, makna sama. Itu Imam Tirmizi dia mau ringkaskan kitab dia, tidak mau jadi tebal sangat, tidak masuk semua hadis tu. Sebab apa? Makna sama, lafaz hadis dia ada beza. Jadi dia isyarat dengan nama riwayat hadis tu saja. Wa fil bab tu ada banyak hadis dalam tu. Begitulah Imam Tirmizi cara dia. Min ghairi wajhin an Jarir ibn Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwu hadha. Umpama hadis ni datang dengan banyak tarik. Faqad ruwiya hadha al-hadith an al-Munzir ibn Jarir ibn Abdullah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد روي عن عبد الله بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة. Sunnah bid'ah ni panjang cerita sabam.
usikum bittaqwallah wassalamu wa ta'ati. InsyaAllah minggu depan kita sambung. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.